KPM. Didik TV KPM. Ni album gambar lama ni. Oh, kita tengok dulu. Oh, ni masa aku kecil dulu ni. Wah, comel juga ya. Ini di mana ya? Teringat. Oh, ni di rumah di kampung. Assalamualaikum, Cikgu Adi. Waalaikumsalam, Nisa. Cikgu buat apa tu? Kusyuk betul tengok gambar lama ke tu, Cikgu? Saya tengok gambar yang masa saya kecil dulu. Saya nak bingkaikan nanti. Nak bingkaikan? Maknanya gambar dalam bingkai gambar yang ini gambar Cikgu ke? Ya, Nisa. Ni gambar saya daripada bayi, kanak-kanak. Dan dewasa. Ini dewasa. Oh, lain betul ya. Rupa kita bila kita waktu kecil dan dewasa. Ya, Nisa. Itulah proses tumbesaran. Tumbesaran. Nak tahu lebih lanjut? Nak, Cikgu? Jom masuk kelas. Kita masuk kelas. Okey. Jom. Salam sejahtera. Apa khabar murid-murid di rumah? Anda sedang menonton Didik TV KPM. Nama saya Nisa, N-I-S-A. Nisa, hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan khas iaitu pendidikan sains sosial dan alam sekitar bagi tahun 6. Hari ini kita akan ditemani oleh cikgu kita hari ini. Jom kita nak persilakan Cikgu Adib Fadli Muhammad Nurul Azmi yang merupakan penyelaras program pendidikan khas integrasi dari SK Hutan Melintang Perak. Apa khabar Cikgu Adib? Baik, terima kasih Nisa. kerana bersama-sama dengan kami di Didik TV dan penonton di rumah. Hari ini kita juga dibantu oleh jurubahasa isyarat kita iaitu Cikgu Suhaili Abdul Ghani yang merupakan penolong kanan pentadbiran dari Sekolah Pendidikan Khas Kampung Baru Kuala Lumpur. Cikgu, nampaknya murid-murid di rumah semua sudah bersedia. Sebelum tu saya nak minta cikgu untuk perkenalkan diri cikgu kepada murid-murid di rumah. Silakan cikgu. Assalamualaikum. Saya Cikgu Adib Fadli bin Muhammad Nurul Azmi. Saya mengajar di SK Sekolah Kebangsaan Hutan Melintang Bagan Datuk Perak. Baik. Cikgu, hari ini tajuk kita pendidikan sains sosial dan alam sekitar. Apa tajuk kita dan apa standard pembelajaran yang kita nak capai sama-sama hari ini, cikgu? Okey, di dalam mata pelajaran pendidikan sains sosial dan alam sekitar, kita akan pelajari tajuk satu iaitu manusia. Manusia. Ya. Wah, menarik. Dengan standard pembelajaran kita pada hari ini 1.1.1 Baik. iaitu dengan menyatakan peringkat tumbesaran manusia. Dan standard pembelajaran kita yang kedua 1.1.2 Baik. iaitu menamakan dan mengelaskan jenis-jenis pemakanan seimbang. Wah, hari ini kawan-kawan di rumah kita akan belajar mengenai tumbesaran manusia dan pengelasan makanan, jenis-jenis pemakanan seimbang. Betul tak cikgu? Betul tu, Nisa. Wah, nampaknya murid-murid semua dah bersedia. Apakah objektif kita pada hari ini, cikgu? Objektif kita pada hari ini. Okey. Cikgu berharap pada akhir pembelajaran kita pada hari ini murid-murid dapat menyatakan Baik. peringkat tumbesaran manusia dan menamakan jenis-jenis pemakanan seimbang serta mengelaskan jenis-jenis pemakanan seimbang berdasarkan piramid makanan.
berdasarkan piramid makanan. Saya percaya murid-murid di rumah hari ini kita akan ada beberapa aktiviti yang hendak kita lakukan bersama-sama. Betul tak cikgu? Ya, betul. Wah, saya dah tak sabar. Jadi saya harap murid-murid di rumah pun semua sudah bersedia di hadapan kaca televisyen masing-masing. Cikgu, boleh tak kita imbas kembali apa tahap-tahap tumbesaran dalam kita membesar ni? Cikgu ada tunjukkan gambar bayi, gambar kanak-kanak dan ada beberapa gambar lagi di hadapan kita, cikgu. Ya. Ya, Nisa. Terima kasih, Nisa. Kita pada peringkat tumbesaran manusia, kita akan melalui 4 peringkat tumbesaran. 4 peringkat tumbesaran. Ya, Baik. Yang pertama. Nisa tahu tak apa dia? Saya rasakan kita semua bermula dengan peringkat bayi, cikgu. Betul tu, Nisa. Bayi menangis. Okey, 4 peringkat yang utama. Yang utama. Okey. Yang kedua kita adalah peringkat kanak-kanak. Kanak-kanak. Ya, Peringkat kedua peringkat kanak-kanak. Itu peringkat Baik. seronok kan? Seronok tak peringkat tu? Ya. Waktu tu kita banyak sangat bermain, cikgu. Betul tu, Okey. Nisa. Peringkat ketiga? Peringkat yang ketiga adalah peringkat remaja. Remaja. Saya masih dikira remaja tak, cikgu? Saya rasa saya masih muda lagi. Nanti kita tahu, kita tengok Nanti apa kita peringkat tengok. umur tu. Okey. Umurnya berapa? Okey, yang seterusnya baik. peringkat keempat. Peringkat keempat adalah dewasa. Dewasa. Ya, betul. Jadi itu dia 4 peringkat tumbesaran: bayi, kanak-kanak, remaja dan dewasa. Baiklah murid-murid di rumah, kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih murid-murid di rumah kerana masih sudi bersama-sama dengan kami di Didik TV KPM. Hari ini kita sedang belajar topik manusia. Jadi murid-murid di rumah semua sudah bersedia untuk teruskan pembelajaran? Jom, kita ada Cikgu Adi. Kita nak jelaskan. Tadi kita dah tahu apakah 4 peringkat tumbesaran. Jadi jom kita nak minta Cikgu Adi untuk jelaskan dengan lebih lanjut 4 peringkat tumbesaran manusia. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Okey, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu berharap murid-murid di rumah yang mempunyai buku teks bolehlah merujuk di halaman 1 buku mata pelajaran Pendidikan Sains Sosial dan Alam Sekitar tahun 6. Baik. Jadi, boleh rujuk buku teks okey, masing-masing. baiklah. Silakan Cikgu. Okey, kita teruskan pembelajaran kita hari ini. Baik. Okey. Nisa tahu tak apa itu benda hidup? Benda hidup yang saya tahu kita bernafas. Lagi satu kita makan. Betul tak cikgu? Itu betul. Macam itu diri ciri-cirinya. Kita. Tapi kita nak bagi tahu di sini benda hidup itu terbagi pada 3 kumpulan. Oh, baik. Dan 3 kumpulan itu adalah haiwan, tumbuhan dan manusia. Okey, Macam kita lah kan cikgu, manusia. Betul tu. Okey, ciri-ciri yang terdapat dalam benda hidup, di benda hidup adalah bernafas, membiak, makan dan minum, dan membesar. Baik. Betul. Okey, bagus Nisa. Jadi, topik kita pada hari ini, kita akan melihat peringkat tumbesaran manusia. Baik. Jom cikgu kita lihat apakah dia peringkat tumbesaran manusia. Silakan cikgu. Manusia, contohkan sini. Boleh. Manusia menjalani proses hidup, iaitu manusia membesar. Okey. Baik. Terdapat 4 peringkat tumbesaran manusia di sini. Okey, kita lihat yang pertama. Baik cikgu. Berdasarkan dengan umurnya sekali. Pada peringkat bayi, umurnya di antara daripada kita baru lahir hinggalah ke 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Okey. Yang peringkat keduanya. Baik.
iaitu peringkat kanak-kanak. 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 Aha, baik. Okey. Umurnya di antara 3 hingga 12 tahun. 12 tahun. Kanak-kanak umurnya 3 hingga 12 tahun. Okey. Bagi peringkat remaja pula, kita akan lihat umurnya di antara 13 hingga 20 tahun. Aha. Baik. Baiklah. Dan seterusnya, peringkat dewasa. Umurnya di antara 21 tahun dan ke atas. Dan sehingga kita sekarang ni umur kita. Nampaknya saya rasa saya dalam kategori remaja sebab umur saya baru 20. Betul muda ke tidak? Macam tu. Peringkat remaja. Masih muda cikgu. Tu Tapi pun. kan cikgu, apa perubahan antara setiap peringkat tumbesaran manusia ni cikgu? Perubahan. Okey, mari kita tengok satu persatu. Ya, Nisa? Boleh, cikgu? Boleh. Okey, murid-murid di rumah, jom kita tengok. Okey, pada peringkat bayi, di sini tubuh badan Kecil. sangat kecil. Di sini dia punya masa peringkat ini Nisa tengok macam mana? Dia Suka kalau apa? peringkat bayi, comel. Comel. Kecil. Terus- Perlu didukung atau Ya, dipegang. suka bermain kan? Ya. Masa tu kita pun seronok nak berbual. Betul. Masa tu kita, masa peringkat ini, bayi mula belajar merangkak, berjalan dan berlari. Ya. Okey. Okey. Peringkat kanak-kanak pula. Okey, kita tengok peringkat kanak-kanak berumur di antara 3 hingga 12 tahun. Kita tengok saiz badan mereka lebih besar daripada Ya. bayi. Dan kanak-kanak dah boleh mula berdiri sendiri, cikgu. Betul. Pada peringkat ini, di mana kita? Saya rasa pada peringkat tahu. kanak-kanak kan kawan-kawan, kita baru nak belajar macam-macam perkara di sekeliling kita. Betul tak cikgu? Betul lah. Kita nak cuba explore, melihat, meneroka. Betul tu. Di sini juga, pada peringkat ni kita berada di mana tu? Di sekolah. Ya, di sekolah rendah. Kita dah mula pergi ke sekolah rendah. Bagi murid tak berumur di antara 5 hingga 6 tahun, Baik. mereka berada di prasekolah. Di prasekolah. Jadi, baik. hingga daripada 7 hingga 12 tahun, mereka berada di Di sekolah rendah. Okey. Baik. Baik. Kita lihat pula pada remaja. Remaja. Baik. Okey, kita tengok. Umurnya di antara 13 hingga 20 tahun. 20 tahun. Okey, di sini kita lihat perubahan pada bentuk badan mula kelihatan. Ya. Okey. Makin Pertumbuhan meninggi. semakin meninggi. Ya. Okey. Pada peringkat ini, mereka suka mencuba sesuatu yang baru. Betul tu cikgu. Mereka suka meneroka pada perkara aktiviti yang lebih mencabar. Lebih mencabar dan yang lebih lasar. Ya, betul. Yang penting jaga keselamatan diri. Ya, betul tu. Yang pada peringkat ini juga, mereka sudah lebih boleh berdikari lah. Berdikari. Ya, Baik. betul. Ini peringkat mereka belajar di sekolah menengah kan cikgu? Ya, betul tu Nisa. Dan juga di peringkat universiti. Universiti. Ya. Bagaimana dengan peringkat dewasa cikgu? Okey, peringkat dewasa adalah di mana umurnya di antara 21 tahun ke Ke atas. atas. Baik. Okey. Kita akan lihat di sini kita mula bekerja. Okey. Daya fikir kita lebih Matang. cepat, matang dan kita tahu berfikir dengan baik buruknya. Betul. Okey, di sini adalah peringkat dewasa. Kita nampak perubahannya lebih tinggi. Cikgu, kita dah pergi kepada 4 peringkat tumbesaran manusia. Jom kita nak lakukan aktiviti bersama-sama dengan Ya, murid-murid di betul, rumah. Boleh cikgu? Boleh, boleh. Okey, jom. Kita ada aktiviti apa ni cikgu? Apa yang perlu Nisa lakukan? Okey, di situ ada gambar. gambar. Cikgu nak Nisa suaikan mengikut peringkat tumbesaran manusia. Oh, baik. Jadi jom murid-murid Boleh di kan? rumah kita lakukan bersama-sama. Kita lihat gambar yang pertama. Oh, tubuh badannya tak begitu besar lagi, tak berapa tinggi, tapi dia lebih besar daripada gambar yang di bawahnya. Saya rasakan cikgu, Ya, saya gambar akan pertama tu. padankan peringkat yang pertama ni dengan peringkat kanak-kanak. Oh, panjang betul tali saya ni. Pendek sikit. Okey.
Betul. Betul tu. Betul ya, cikgu? Dekat kanak-kanak betul. Betul. Yeay. Terima Jadi, kasih, cikgu. Cikgu bagi 1 bintang. Satu untuk Nisa. bintang untuk Nisa. Kerana Dapat satu jawapan. ganjaran. Baik, okey. Ya. Seterusnya. Yang ini peringkat yang paling comel. Yang ini saya tahu. Ini kita sesuaikan dengan peringkat tumbesaran bayi. Betul tak, cikgu? Betul lah. Betul. Nisa. Pandai. Terima kasih, cikgu. Cikgu bagi lagi 1 bintang. Satu lagi bintang. Okey. Baik. Jom. Kita nak pergi ke jawapan seterusnya. Yang ini segak berpakaian macam nak pergi kerja. Yang ini mestilah peringkat. Yang ini saya tahu peringkatnya dewasa. Betul tak murid-murid di rumah? Betul tak? Betul tak? Cikgu, jawapan kami sama lah, cikgu. Betul. Betul. Pandainya Nisa. Yeay. Okey. Dapat lagi bintang tak, cikgu? Dapat Nisa. Dapat lagi Cikgu satu bagi bintang. Terima kasih, cikgu. Wah, Okey, banyaknya sama-sama. bintang kita dapat. Dan terakhir sekali, ini pastilah peringkat apa dia, murid-murid? Ya, peringkat remaja. Baguslah murid-murid di rumah kan, cikgu? Mereka pun sama-sama melakukan aktiviti sesuai padan kita peringkat remaja. Betul, cikgu? Betul tu. Betul. Ya. Jadi kita Yeay. nak bintang tak? Nak Boleh, bintang cikgu satu lagi. Satu lagi bintang. Okey. Terima kasih, cikgu. Sama-sama, Nisa. Dapat lagi satu bintang. Cikgu, Ya. saya lihat kan ada 4 tumbesaran, peringkat tumbesaran yang berbeza. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi tumbesaran kita, cikgu? Okey, faktor-faktor mempengaruhi tumbesaran kita. Okey. Faktor-faktornya terdapat 2 faktor yang mempengaruhi Baik. tumbesaran kita, iaitu pemakanan Pemakanan? dan keturunan. Pemakanan dan keturunan. Betul, Nisa. Jadi ini 2 faktor yang mempengaruhi. Maknanya kan, cikgu, kalau saya makan banyak-banyak, saya akan cepat tinggi tak, cikgu? Itu kena ada caranya pula. Ada caranya. Macam ya. mana kita nak pastikan tubuh badan kita sihat untuk melalui proses tumbesaran dengan baik, cikgu? Okey, nak tahu selanjutnya? Mestilah nak tahu. Kita tunggu. Tunggu lepas ni. Wah, ada perkara yang cikgu nak kongsikan. Ada kaitan dengan apa yang kita makan setiap hari tak, cikgu? Ada kaitan. Ada kaitan? Ya, betul. Betul. Tapi Nisa nak tengok. Dah selain daripada ini, apa yang kita boleh lihat daripada tumbesaran manusia ni? Perbezaannya ya, saya rasa. Sebelum itu. Apa dia, murid-murid di rumah? Apakah perbezaan yang cikgu Adib tanya kita tadi? Apa tu? Saya Apa yang boleh rasa lihat? kita semakin meninggi. Betul tak, cikgu? Betul. Ketinggian Semakin kita meninggi bertambah dan bila kita makin bertambah tinggi, saya rasa kalau kita pergi dekat penimbang tu, kita akan semakin berat. Betul tak, cikgu? Ya, betul. Tetapi kita boleh simpulkan di sini, semakin meningkat usia, tinggi dan berat badan juga turut berubah. Turut berubah. Baiklah, kita akan pergi kepada apakah antara faktor tumbesaran kita. Selepas ini, jangan ke mana-mana. Kita berehat seketika, kembali ke Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih murid-murid di rumah kerana masih setia menonton Didik TV KPM bersama saya Nisa untuk mata pelajaran pendidikan khas, pendidikan sains sosial dan alam sekitar tahun 6. Masih bersama-sama dengan kami ialah Cikgu Adib dari Sekolah Kebangsaan Hutan Melintang Perak dan dibantu oleh Cikgu Suhaili dari Sekolah Pendidikan Khas Kampung Baru Kuala Lumpur. Jom murid-murid, kita nak teruskan pembelajaran kita. Tadi Cikgu ada sebut antara faktor yang mempengaruhi tumbesaran ialah pemakanan. Kita nak belajar pasal apa ni, cikgu? Pasal makan-makan ke? Pasal pemakanan yang sihat. Pemakanan yang sihat dan seimbang. Baik, Ya, cikgu, betul. apa maksud pemakanan seimbang? Nisa macam tak berapa pastilah. Okey, mari kita lihat.
faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan manusia adalah antaranya pemakanan. Pemakanan. Okey, Baik. jadi pemakanan yang baik dan sihat melalui pemakanan yang seimbang. Okey, Nisa tahu tak apa itu pemakanan seimbang? Pemakanan seimbang. Sekejap, Nisa fikir. Apa dia ya maksudnya murid-murid di rumah? Nisa tak berapa pastilah. Mungkin Cikgu Adik boleh kongsikan dengan Nisa dan juga murid-murid di rumah. Okey, baiklah murid-murid. Pemakanan seimbang adalah hidangan yang terdiri daripada semua kelas makanan Baik. yang mempunyai zat yang mencukupi Zat yang mencukupi. dengan jumlah yang mencukupi bagi memenuhi keperluan tubuh badan kita. Zat yang mencukupi dalam jumlah yang mencukupi bagi memenuhi keperluan tubuh badan kita. Okey, baik. Catat-catat nota semua murid-murid. Ya, betul. Okey. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada piramid makanan. Piramid makanan. Baik, Cikgu. Piramid makanan ini adalah kalau murid-murid nak mengamalkan pemakanan seimbang, kita akan rujuk di mana? Kita akan pergi pada piramid makanan. Okey, di sini kita akan lihat piramid makanan terdapat 5 kumpulan dan 4 aras. 5 kumpulan dan 4 aras. Baik. Okey. Nisa nak tahu apa yang terdapat di keempat-empat aras tu? Apa dia, Cikgu? Saya tahu semua makanan yang saya makan setiap hari. Ya, betul tu. Okey, jadi kita lihat perinciannya di situ. Baik. Okey. Yang pertama, berada di aras yang bawah. Yang bawah Kita sekali. lihat dia terdiri daripada karbohidrat. Kelas karbohidrat. Baik. Apa itu karbohidrat? Karbohidrat. Kumpulan yang makanannya. Apa itu? Makanan saya rasa roti karbohidrat tak, Cikgu? Betul. Betul. Yang kita lihat kebanyakannya dalam kumpulan karbohidrat ini terdiri daripada biji dan daripada asas tumbuhan lah. Asas tumbuhan. Okey. Contohnya Contoh. roti, nasi, biji jagung dan ubi kentang. Wah, baik. Okey. Di sini kita perlu makan yang secukupnya. Kerana karbohidrat ni umpama bahan api bagi badan kita. Wah, macam kereta api lah, betul perlukan bahan api. Maknanya kumpulan karbohidrat ni kita kena makan paling banyak ke, Cikgu? Kalau kita makan paling banyak pun tak bagus juga. Jadi kita perlu makan yang secukupnya. Okay, maksud cikgu tadi bahan api itu maksudnya dia memberikan tenaga kepada badan kita. Memberikan tenaga. Tapi apabila tenaga tak digunakan, dia akan bertukar menjadi lemak. Baik. Bahaya tu. Apa peringkat kedua, Cikgu? Aras kedua terdiri daripada sayur-sayuran dan buah-buahan. Baik. Okey. Ini kegemaran Nisa. Nisa suka. Nisa suka makan apa? Buah-buahan. Nisa buah suka apa tu? Buah pisang, buah apple, buah mangga dan buah tembikai. Bagus tu. Patutlah. Terima kasih, Cikgu. Nampak sihat. Okey. Apa fungsi sayur-sayuran dan buah-buahan pada tubuh badan kita, Cikgu? Fungsi-fungsinya. Okey, mari kita lihat. Sayur-sayuran dan tumbuh-tumbuhan. Sayur-sayuran dan buah-buahan mempunyai vitamin, mineral dan serat. Wah. Okey, vitamin dan mineral ni bagus untuk meningkatkan antibodi badan. Wah, meningkatkan daya tahan ketahanan ya, betul. badan kita. Baik. Jadi badan kita lebih kuat untuk melawan penyakit. Okay. Aras seterusnya, Cikgu, yang ketiga. Yang ketiga, kita boleh kelaskan di sini, ia terdiri daripada kumpulan protein. Protein. Di dalam protein juga terdiri daripada makanan. Makanan apa? Kalau saya tanya saya lah ya. Apa agaknya murid-murid di rumah? Protein ikan. Betul tak, Cikgu? Betul. Ikan. Lepas tu telur. Ayam. Wah. Daging. Daging. Okey, di peringkat yang
ketiga ni juga dia terdiri daripada hasil tenusu, protein dan hasil tenusu. Iaitu tadi yogurt, keju, susu, mentega. Baik. Yang paling kecil sekali ni cikgu? Yang paling peringkat kecil. yang atas sekali ni. Peringkat yang atas sekali ni kita perlu makan sedikit saja. Sedikit saja. Sebab kandungannya nutrisinya terlalu sedikit. Baik, nutrisinya sedikit jadi pengambilannya pun sedikit. Perlu sedikit. Baik. Apa dia? Perinciannya. Dia itu garam, gula, minyak dan bahan-bahan lemak lah. Bahan-bahan yang mengandungi lemak. Ya. Oh, baik. Okey. Kita perlu ambil sedikit. Nisa tengok dia murid-murid di rumah lihat ya. Bawah kita perlu ambil nutrisi yang paling banyak diletakkan di aras bawah satu dan nutrisi yang paling sikit diletakkan aras yang paling atas sekali. Tapi cikgu, piramid makanan saya kosong. Macam mana saya nak lengkapkan piramid makanan saya? Jadi saya nak cikgu nak Nisa, boleh tak Nisa selesaikan? Baik. Piramid makanan mengikut jenis-jenis makanannya. Jenis-jenis makanan. Di setiap aras. Jom, murid-murid di rumah tadi, Cikgu Adib dah jelaskan kepada kita aras-aras yang ada dalam piramid makanan dan contoh-contoh jenis makanan yang ada. Okey, baiklah. Wah, dekat tangan Nisa ni ada gambar produk-produk ataupun jenis-jenis makanan. Baik cikgu, cikgu bantu saya boleh? Boleh. Boleh. Yang peringkat pertama tadi, apa dia? Nama dia karbohidrat. Betul ya cikgu ya? Ya, betul. Karbohidrat. Okey. Okey, betul tu. Kemudian peringkat kedua saya rasa betul ke tidak ya? Serat dan vitamin, betul cikgu? Ya, betul. Aras kedua. Okey, ini aras kedua. Sebelum kita pergi kepada contoh-contoh makanannya, ini akan membantu kita nak meletakkan contoh-contoh makanan. Peringkat yang ketiga pula. Saya rasa yang ini protein. Okey, betul. Dan produk tenusu. Betul cikgu eh? Betul. Okey. Yang atas sekali, yang paling sikit kita perlu ambil ialah garam, gula, lemak dan minyak. Betul cikgu? Ya, betul Nisa. Okey, jom. Kita dah tahu setiap aras ni apa kategori makanan. Jom kita nak letak apakah makanan. Baik. Okey, di tangan saya ada jagung. Jagung saya rasa jagung jatuh kepada kumpulan karbohidrat. Okey, saya letak dulu cikgu, nanti cikgu tunjuk saya betul ke tidak ya. Ini ada buah-buahan. Saya rasa buah-buahan dekat sini sebab dia ada vitamin. Lepas tu saya ada buah lagi. Buah jambu yang ni pun dekat bahagian buah-buahan vitamin. Ini buah kegemaran saya cikgu tadi. Tembikai. Buah tembikai. Ya. Lepas tu saya ada buah betik. Cikgu, mak saya cakap kalau kita makan buah betik ni baik untuk penghadaman kita. Ya, betul tu Nisa. Yang ini kentang. Kentang saya rasa dekat karbohidrat sebab Cikgu Adib ada sebutkan tadi. Ya. Okey, yang ini saya ada sayur. Sayur macam sayur salad. Saya rasa yang ini bagus dekat sini. Untuk sebab sayur. dia Ya, ada betul. betul ke? Okey. Yang ini macam buah kundur. Betul tak cikgu? Timun ya. Timun. Okey. Timun ke buah kundur ni? Timun. Okey, di situ serat. Sayur-sayuran juga jatuh dalam kategori aras yang kedua ini. Saya ada sayur kegemaran saya lah, brokoli. Brokoli, ya. Mana letaknya? Letak di sini. Aras yang kedua. Baik. Lobak pun sama. Okey. Saya nak letak yang lain pula. Okey, roti. Roti saya tahu dia dekat bahagian karbohidrat. Ini macam beras je. Lepas tu kita ada bijirin. Okey. Ini sayur ni saya tahu dah. Dekat sini. Dekat sini. Wah, betul tak cikgu? pandainya Nisa. Kita ada sedikit sahaja lagi nak lengkapkan minyak. Minyak di sini. Atas sekali pengambilannya perlu sedikit. Kita ada mentega. Dia buat daripada produk tenusu. Betul tak cikgu? Ya, betul. Daging di bahagian protein. Yang ini pun produk tenusu. Jadi di sini.
Wah, ini kegemaran saya lah. Kita ada kek. Tapi kek letaknya di bahagian yang paling sedikit. Pengambilannya. Keju juga, produk Tenusu. Mana satu? Okey, boleh. Okey. Kemudian kita ada telur. Tadi cikgu pun ada sebut yang ini pun produk daripada yang mengandungi haiwan. Okey. Wah, yang ini minuman berkarbonat. Sukanya. Ini kegemaran. Tapi di bahagian paling atas. Kemudian kita ada ikan. Ikan pun protein juga. Dan kita ada ayam. Okey cikgu. Wah, saya dah siapkan. Saya rasa murid-murid di rumah pun sama-sama dah bantu saya untuk kelaskan jenis-jenis makanan untuk setiap aras. Macam mana cikgu? Boleh tak saya dapatkan markah penuh untuk pengelasan piramid makanan saya? Okey, mari kita lihat. Mari kita lihat. Di sini ada karbohidrat. Karbohidrat di bawah. Terdiri daripada jagung, roti, nasi, bijirin dan kentang. Betul. Cikgu bagi satu bintang. Ya. Dapat lagi bintang. Okey, peringkat kedua cikgu, serat, vitamin dan mineral. Betul tu pengelasan saya ni. Sayur dan buah-buahan. Betul cikgu, semua sayur dan semuanya buah-buahan. Okey, betul tak? Betul. Satu lagi bintang. Satu lagi bintang. Ya, cikgu letak satu bintang lagi. Terima kasih cikgu. Okey, baik. Yang ketiga, protein. Dan hasil tenusu. Hasil tenusu. Macam mana kita cikgu? Ada telur, daging, susu, ayam, ikan. Keju. Betul juga. Betul? Ya. Betul. Okey. Wah. Okey, satu lagi bintang boleh cikgu? Satu lagi bintang untuk saya. Okey, Nisa semangat hari ni ya? Ya, saya bersemangat sebab murid-murid di rumah pun turut membantu Nisa dalam melengkapkan piramid makanan ni. Yang atas sekali cikgu. Untuk garam, gula dan lemak. Ada minyak, ada aiskrim, ada air berkarbonat. Betul juga. Betul, satu lagi bintang. Okey, maknanya Nisa dah faham ya kita punya piramid makanan. Okey cikgu, satu lagi bintang boleh cikgu? Boleh. Cikgu bagi lagi satu. Habis bintang-bintang cikgu semua kita minta. Cikgu, saya sebenarnya saya sangat suka makan aiskrim, makan kek. Boleh tak saya nak makan kek saja? Setiap hari makan kek boleh ke macam tu cikgu? Kalau Nisa tengok keknya terletak di mana? Keknya terletak di aras atas sekali dekat garam, gula, lemak dan minyak cikgu. Tak boleh Nisa. Tak sebab boleh makan kek setiap ni hari. manis. Benda yang manis boleh menyebabkan kita mendapat penyakit diabetes dan berat badan kita mungkin akan meningkat dan menyebabkan pelbagai penyakit yang lain. Alamak, saya tak nak penyakit berbahaya. Saya sayang tubuh badan saya. Jadi jom murid-murid di rumah kita akan makan makanan yang sihat dan seimbangkan pengambilan yang garam, gula, lemak dan minyak ni tahu. Baiklah murid-murid, kita dah pun lakukan aktiviti bersama-sama dengan Cikgu Adib. Jom kita nak beristirahat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Didik TV KPM masih bersama saya Nisa dan Cikgu Adib, juga dibantu dengan jurubahasa isyarat kita Cikgu Suhaili. Baiklah, jom kita nak lakukan aktiviti. Aktiviti apa yang kita ada ni Cikgu? Ya, kita akan lakukan aktiviti untuk menguji kefahaman. Baik. Apa yang kita pelajari pada hari ini. Baik, tentang topik kita manusia hari ini. Apa aktiviti pertama kita Cikgu? Aktiviti pertama kita pada hari ini. Cikgu nak Nisa sediakan. Baik. Boleh tak? Boleh. Sediakan sarapan pagi yang seimbang. Sarapan pagi yang seimbang. Seimbang. Baik.
Saya cuba cikgu boleh? Ada 2 ya situ. Ada 2. Yang ini Sarapan pagi dan pagi. makan tengah hari. Makan yang tengah seimbang. hari. Baik. Okey. Saya cuba boleh cikgu? Okey, boleh. Okey, boleh murid-murid di rumah? Jom. Okey, baik. Saya nampak kat sini ada roti. Saya suka makan roti di waktu pagi. Okey. Kemudian saya suka nak minum susu. Alamak cikgu, roti saya jatuh. Jatuh Kejap tak pula. apa. Saya ambil. Okey, tekan kuat sikit. Tekan kuat sikit. Baik cikgu. Jatuh pula roti dengan susu lembu saya ni. Okey. Roti. Okey, kemudian waktu pagi. Apa lagi? Saya suka makan roti dengan telur. Okey, Oh. baik. Kemudian mak saya suka suruh saya makan sayur. Sayur kat sini. Ini wajib ada. Sebab mak saya kata baik untuk tumbuh sarang kita. Okey, telur. Kemudian saya suka nak makan buah-buahan sebagai pencuci mulut. Macam mana cikgu? Sarapan pagi saya seimbang atau tidak? Seimbang tidak. Kita tengok. Kita Cikgu ada buat contoh. Cikgu ada buat contoh? Boleh? Ni ada contoh yang cikgu Jom bawa. kita nak tunjukkan kepada Okey. murid-murid di rumah. Okey, kita lihat di sini. Baik. Apa yang Cikgu ada cikgu bawa ada dalam pinggan cikgu? roti, Roti. iaitu sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat, Buah, buah, iaitu sumber vitamin. vitamin, Okey. Dan sayur-sayuran. Yang ini Ya, sumber serat. serat. okey. Dan kita ada Telur telur hancur. hancur. Telur hancur ni digoreng dengan minyak yang Sedikit. Okey. Wah, barulah pemakanan yang sihat kan cikgu. jadi Boleh tunjukkan betul sedikit. tu. Murid-murid di Di rumah nak sini. tengok. Ha. Boleh? Okey, nampak tak murid-murid di rumah ini contoh sarapan yang Cikgu Adib dah bawakan dan kongsikan dengan kita. Baik Cikgu, terima kasih. Nisa dah sarapan pagi tadi? Saya dah sarapan Cikgu, saya Okey, jamah bagus. roti. Yang lain-lain saya akan makan kemudian. Okey, betul Nisa tu. Macam mana cikgu? Seimbang tak? Seimbang, betul. Yeay! Bagus. Cikgu bagi Terima kasih, satu cikgu. bintang Satu untuk Nisa. bintang. Okey. Wah, banyak betul ganjaran kita hari ini Bagus, murid-murid. Nisa. Okey, kemudian saya nak pergi kepada Makan tengah hari. Ya. kalau Apa makan- Nisa makan tengah hari? Kalau makan tengah hari kan cikgu biasa kita akan makan makanan yang berat sedikit. Betul tak cikgu? Betul. Baik, saya cuba. Okey. Yang penting, makan tengah hari kita mesti ada ni cikgu. Kita ada apa tu? Ada nasi. Nasi, ya. Nasi ni Sumber? seingat saya sumber karbohidrat. Betul tu. Betul. Okey, nasi. Kemudian mestilah nak ada lauk. Saya suka ayam goreng. Ayam, betul. Itu Ayam ada sumber goreng. apa tu? Baik, ayam goreng. Lepas tu sayur kegemaran saya iaitu brokoli. Brokoli. Okey, Sayur bagus. kegemaran. Ada Lepas sayur. tu saya nak makan dengan buah-buahan. Buah-buahan apa ya? Betik lah. Betik bagus untuk penghadaman. Betul. Bagus. Macam mana cikgu? Seimbang tak? Okey. Ada nasi, karbohidrat, ada ayam, Ayam, roti, ada Sayur, sayur, serat, Serat. dan ada buah-buahan juga buah-buahan. serat. Dan Ya, vitamin lengkap. betul. Pinggannya. Jadi Okey. satu bintang. Satu bintang, Satu betul bintang tu. lagi untuk Nisa. Yeay. Banyaknya bintang Banyaknya. Nisa. Tak Okey. muat nanti papan ganjaran untuk Nisa. Kita letak lagi bawah. Okey, nanti. baik. Okey, baik. Yang ini saya dah lengkapkan. Dan gambar-gambar ni pun kita dah tahu peringkat-peringkat tumbesaran yang kita telah pelajari hari ini. Jadi cikgu, sebenarnya kita dah sampai ke penghujung kelas kita. Laju betul masa berjalan. Saya nak minta Cikgu Adib untuk kongsikan rumusan tentang topik kita hari ini. Silakan cikgu. Okey. Pada murid kita, murid-murid yang di rumah, jadi untuk mendapatkan latihan dan aktiviti, Baik. bolehlah melayari laman sesawang Sumberku. Baiklah. Jadi di situ terdapat pelbagai latihan dan aktiviti untuk murid-murid ambil sebagai rujukan. Ya, dan lakukan latihan pengukuhan di rumah. Cikgu boleh berikan saya taksiran keseluruhan tentang pencapaian saya sepanjang kelas kita berlangsung. Wah, macam tengok, ada penuh je bintang. carta ganjaran Okey, saya. bagus. Sepanjang pembelajaran kita pada hari ini, cikgu dapat beri kesimpulan Baik. murid dapat menyatakan peringkat tumbesaran manusia Baik. dan mengkelaskan Kelaskan.
makanan mengikut jenis-jenis makanan. Wah, dan juga mengenal pasti aras di dalam Piramid makanan. Betul. Baiklah. Jadi Dan cikgu nak bagi satu lagi bintang. Nak bagi satu lagi kerana bintang. Nisa bersemangat dalam kelas Ya, pada hari terima ini. kasih. Jadi berapa semua sekali bintang saya dapat? Banyak 1, tu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bintang. Yeay. Bagus. Terima Ah. kasih cikgu. Mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Adik Fadli Muhammad Nurul Azmi yang merupakan penyelaras program pendidikan khas integrasi Sekolah Kebangsaan Hutan Melintang Perak dan juga jurubahasa syarat kita pada hari ini, Cikgu Suhaili Abdul Ghani yang merupakan penolong kanan pentadbiran dari Sekolah Pendidikan Khas Kampung Baru Kuala Lumpur. Terima kasih murid-murid yang menonton. Teruskan menonton saluran Didik TV KPM. Saya Nisa K. Jumpa lagi. Terima kasih.